Selamat sejahtera kepada Puan Julida Nurjata. Saya Sharmila Tanasegran dari Kumpulan G. Saya akan membentangkan tentang perbandingan teori kebenaran koherensi dan struktural paradigmatik. Pertamanya, kita lihat kepada apa itu teori kebenaran koherensi, dan teori kebenaran struktural paradigmatik. Pengenalannya, teori kebenaran. Ilmu pengetahuan berkait rapat dengan pencarian kebenaran. Bukan semua pengetahuan manusia boleh dikategorikan sebagai ilmu pengetahuan. Hanya pengetahuan tertentu yang diperolehi daripada kegiatan ilmiah dengan metod yang sistematik, analisis, dan pengujian data yang dapat disebut sebagai ilmu pengetahuan. Dalam konteks falsafah ilmu barat, terdapat beberapa teori tentang kebenaran sebagaimana berikut. Teori koherensi kebenaran ialah teori kebenaran berdasarkan kriteria koherensi atau konsistensi. Kesahihan banyak dakwaan dan maklumat yang tidak boleh disemak menggunakan peperiksaan surat menyurat boleh diuji menggunakan teori koheren ini. Bolehkah anda sebaliknya memastikan bahawa koleksi tuntutan adalah benar sebenarnya? Ternyata ini tidak selalu berlaku kerana sistem masih boleh menjadi salah, tetapi ia masih benar. Sama ada sesuatu itu konsisten atau tidak, teori ini adalah benar. Teori kebenaran struktural paradigmatik. Teori struktural paradigmatik menyatakan bahawa kebenaran itu berdasarkan kepada paradigma atau perspektif tertentu dan didukung oleh sekelompok komuniti ilmuwan. Banyak sejarawan dan filosof China masa kini menekankan bahawa serangkaian fenomena atau realiti yang dipilih untuk dipelajari oleh sekelompok ilmiah tertentu ditentukan oleh pandangan tertentu tentang realiti yang telah diterima secara a priori oleh sekelompok tersebut. Pandangan a priori ini disebut paradigma oleh Kuhn dan worldwide view oleh Sardar. Seterusnya, kita lihat kepada penghujaan kedua-dua kebenarannya. Pertama, teori kebenaran koherensi. Sesuatu proposisi lebih berkemungkinan benar jika ia konsisten dengan proposisi lain atau jika makna yang terkandung di dalamnya konsisten dengan pengalaman kita. Menurut Aholip Watoli, Bakhtiar memberikan bakuan kepastian kebenaran dengan sekurang-kurangnya 4 makna, di mana satu kepercayaan tidak boleh dipersoalkan, mengakibatkan mengetahui. Pertama sekali, pemahaman psikologi diperlukan. Kedua, adalah rasional untuk memahaminya. Ketiga, mengimbangi kepastian dengan keyakinan yang tidak berubah. Keempat, konsep kepastian seperti yang digunakan dalam perbincangan umum, di mana ia diambil sebagai kepastian berdasarkan bukti yang tidak dapat disangkal. Teori koheren atau konsistensi berbeza dengan teori korespondensi yang dianjurkan oleh pengikut realisme dan materialis adalah teori konsistensi. Ia timbul pada abad ke-19 akibat pengaruh Hegel, diikuti oleh penganut aliran idealisme. Objek pengetahuan atau kualiti yang kita terima dengan deria kita adalah tidak ketara yang terpisah daripada kesedaran tentang perkara itu, menurut idealisme epistemologi. Akibatnya, subjektivisme adalah istilah yang lebih umum untuk idea ini. Kebenaran menurut penyokong pandangan ini atau idealis ditentukan oleh orang yang menentukan kebenaran pengetahuan mereka tanpa mengambil kira keadaan sebenar urusan. Kaum idealis telah membina pemahaman mereka tentang kebenaran dengan cara ini. Manusia adalah ukuran bagi semua perkara. Apabila diukur terhadap koresponden teori, teori koheren sebenarnya kurang kerap diterima daripada yang pertama. Tanggapan ini mempunyai beberapa kelemahan dan akhirnya ditinggalkan. Sebagai contoh, astrologi adalah struktur yang sangat teratur. Namun, kami tidak percaya ia adalah tepat. Kebenaran dihasilkan bukan sahaja oleh hubungan antara fakta atau realiti, tetapi juga boleh hubungan antara penegasan. Dengan kata lain,
Pernyataan adalah benar jika ia konsisten dengan dakwaan sebelumnya dan kita tahu kebenarannya. Yang kedua adalah teori kebenaran struktural paradigmatik. Walaupun tidak semua ahli kumpulan menggunakan cita-cita yang sama dengan cara yang sama, paradigmatik adalah peramal utama jenius kolektif. Paradigmatik ini juga menunjukkan pelbagai pendekatan orang ramai untuk menerapkan cita-cita bersama untuk mencapai fungsi intipati sains. Paradigmatik ialah pilihan tidak bertulis yang diuji selepas tempoh yang lama ketidakupayaan untuk menangani situasi yang mengakibatkan krisis. Ujian ini adalah sebahagian daripada perjuangan antara dua paradigmatik yang bertentangan untuk perhatian komuniti saintifik. Pemalsuan paradigmatik akan membawa kepada penolakan teori yang telah ditetapkan kerana hasil negatifnya. Idea baharu yang memenangi pertandingan akan melalui proses penegasan dan pemalsuan dengan kualiti yang sangat dekat dengan realiti dan membenarkan fakta dan hipotesis wujud. Peralihan daripada paradigmatik lama kepada paradigmatik baharu bukanlah sesuatu yang boleh ditolak. Sesungguhnya, kebenaran surat menyurat adalah terbitan daripada teori kebenaran struktur asas ini. Analisis regresi, analisis komponen, dan analisis statistik semuanya telah ditafsirkan berdasarkan korespondensi elemen. Pada hakikatnya, adalah penting untuk memahami keseluruhan struktur perhubungan kerana ini akan membolehkan penjelasan atau penerangan yang lebih lengkap. Seterusnya, kita lihat kepada perbandingan kedua-dua kebenaran ini. Dalam teori kebenaran koherensi disokong oleh sistem-sistem proporsional ini, manakala kebenaran paradigmatik berdasarkan paradigma atau perspektif tertentu dan disokong oleh para ilmuwan. Yang kedua, kelompok yang terkait dengan bagaimana manusia mengusahakan dan memanfaatkan pengetahuan dalam kebenaran koherensi, manakala dalam teori kebenaran struktural paradigmatik mempercayai rangkaian fenomena atau realiti berdasarkan kelompok tertentu dan diterima a priori. Yang ketiga, dalam kebenaran koherensi, konsep koherensi menunjukkan pemahaman psikologi diperlukan dan rasional untuk memahaminya, mengimbangi kepastian dengan keyakinan yang tidak berubah serta konsep kepastian. Manakala dalam struktural paradigmatik, paradigma menunjukkan keanekaragaman dalam penerapan nilai-nilai bersama yang memenuhi fungsi-fungsi esensi ilmu pengetahuan. Ia juga merupakan hukum tidak tertulis. Akhirnya, kita lihat kepada refleksi. Berdasarkan dua teori yang dikemukakan di atas, saya boleh membuat kesimpulan bahawa kehidupan atau fenomena sebenar tidak dapat dijelaskan oleh satu teori kebenaran sahaja kerana kita perlu memahami teori-teori lain untuk mengaplikasikan dalam kehidupan. Bilangan sudut dalam bentuk segitiga adalah contoh teori koheren. Malah, jumlah sudut semua jenis struktur ruang segitiga ialah 180 darjah. Oleh itu, jika seseorang mendakwa bahawa jumlah sudut semua jenis bentuk segitiga adalah kurang daripada atau lebih daripada itu, kita boleh memutuskan bahawa penegasan adalah tidak betul kerana ia bercanggah dengan postulat. Perbahasan dalam epistemologi telah berkembang, memfokuskan kepada sumber pengetahuan, proses dan teknik untuk mendapatkan pengetahuan, kaedah untuk membuktikan kebenaran maklumat dan tahap mengetahui kebenaran. Sudah tertentu, pembinaan pemikiran epistemologi, khususnya teori-teori kebenaran yang dibincangkan dalam kertas kerja ini, tidak dapat merangkumi keseluruhan kerangka epistemologi. Sekian, terima kasih.